Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga pendengar. Hari ini saya Muhammad Zamir Ghazali selaku Ketua Pemuda Amanah Negeri Terengganu akan membuat satu kenyataan media dan bertarikh pada hari ini iaitu 7 September 2020 berkenaan satu isu iaitu kegagalan syarikat TDM Berhad yang merupakan anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu yang dipercayai telah melanggar Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Baru-baru ini kenyataan media yang berhormat Senator Datuk Raja Kamarul Bahadin Shah pada 4 September 2020 bertajuk lantikan pengarah yang terlalu ramai di dalam TDM oleh Kerajaan Negeri, punca kepada TDM hari ini mempunyai masalah. Dalam kenyataan terbabit, YB Senator menyebut bahawa syarikat Terengganu Development and Management iaitu TDM Berhad dipercayai tidak menghantar annual return yang merupakan satu syarat wajib pelaporan mengikut Akta SSM bagi tahun 2017, 2018 dan 2019. Dan ini sebenarnya telah melanggar Akta SSM Seksyen 68-1. Kenyataan sama turut membangkitkan soal TDM yang dipercayai belum menghantar juga laporan audit kewangan 2019 dan ini jikalau didapati benar telah melanggar Akta SSM Seksyen 259-1-A. Kenyataan YB Senator Datuk Raja Kamarul Bahadin Shah ini bagaimanapun tidak mendapat maklum balas rasmi dari Kerajaan Negeri dan juga TDM Berhad itu sendiri. Namun didapati Ahli Parlimen Kuala Terengganu dari Parti PAS telah pun memberi respon bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Senator tersebut hanyalah bersifat satu andaian liar. Kerana menurut beliau iaitu YB Ahmad Amzad, syarikat Berhad sepatutnya sebagai sebuah syarikat yang tersenarai dalam bursa saham sangat ketat pengawasannya dibandingkan dengan syarikat Sdn Berhad. Ya, yang mana bukan sahaja dikawal selia di bawah Suruhanjaya SSM tetapi juga tertakluk di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Melalui respon Ahli Parlimen Kuala Terengganu, sebenarnya kita dapati tiada penafian dari beliau pun terhadap dakwaan YB Senator Datuk Raja Kamarul Bahadin. Sebaliknya hanya sekadar membuat andaian bahawa syarikat yang dikawal selia dengan ketat seperti sebuah syarikat Berhad TDM ini pastinya tidak akan bertindak sebagaimana dakwaan YB Senator tersebut. Artinya, pada anggapan ahli yang berhormat PAS kawasan Kuala Terengganu, isu ini tidak timbul kerana dipercayai bahawa TDM pastilah mengikuti syarat-syarat yang telah pun termaktub di bawah peraturan SSM. Namun, sebenarnya, carian kami berhubung tentang kedudukan kewangan syarikat SSM ini mendapati bahawa dakwaan daripada YB Senator sebenarnya memang mempunyai asas yang tinggi. Iaitu TDM telah pun didapati melanggar akta di bawah SSM itu sendiri. Iaitu kegagalan menghantar annual return bagi tahun 2017, 2018 dan 2019. Dan juga TDM didapati tidak menghantar pun lagi laporan audit kewangan 2019. Mungkin laporan audit kewangan 2019 oleh kerana peraturan daripada kerajaan Kementerian Kewangan yang telah memberikan grace period, pelaporan boleh dihantar sehingga selewat-lewatnya Oktober 2020, walaupun kalau dikira daripada segi TDM tutup akaunnya itu ialah daripada bulan 12 ke bulan 12. Namun kita mungkin boleh dapati bahawa ia belum boleh menghantar audit kewangan bagi tahun 2019. Namun untuk annual return didapati memang tidak ada dihantar kepada SSM dan ini boleh dilihat pun sebenarnya melalui carian di MyData SSM itu sendiri. Justru kami di Pemuda Negeri Terengganu, Pemuda Amanah Negeri telah pun membuat satu aduan secara rasmi kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM berhubung tentang perkara ini. Surat aduan ini adalah sebagaimana yang boleh kita lihat ya, sebagai satu bukti bahawa memang satu aduan kita telah buat kepada SSM berkenaan dengan kegagalan TDM menghantar annual return tersebut dan disahkan pelaporan tersebut oleh pihak SSM sendiri. Jadi kita akan menunggu siasatan daripada pihak SSM sama ada ianya benar
ataupun mengalami proses-proses yang boleh kita katakan tidak ditepati oleh pihak TDM itu sendiri. Apa sebenarnya isyarat yang boleh kita lihat daripada senario seperti ini? Kita tahu bahawa TDM Negeri Terengganu telah pun melantik ramai board directornya yang baru. Jikalau kesalahan ini akhirnya didapati terbukti, kita akan dapati bahawa mereka akan di-compound. Syarikat TDM itu sendiri akan di-compound dan ke-8 pengarah ini juga akan wajib di-compound. Saya anggarkan nilai compound itu kalau untuk nilainya lebih kurang dalam RM RM5,000 kepada syarikat itu sendiri dan RM5,000 bagi setiap orang pengarah yang ada di dalam syarikat tersebut. Ini menjadikan jumlah maksimum compound yang mungkin TDM berdepan ialah sekitar dalam RM45,000 bagi untuk 1 tahun kesalahan. Dan ini kita lihat ada 3 tahun yang tidak dihantar. Lainnya, ianya telah membawa satu gambaran kepada kita bahawa kompetensi barisan pengarah pengurusan TDM dilihat boleh dipertikaikan. Kerana annual return ini adalah untuk menceritakan aktiviti perniagaan dan hala tuju pada setiap tahun yang perlu dilapor secara rasmi kepada SSM. Kerana itulah yang akan dirujuk oleh orang ramai untuk melihat prestasi dan kedudukan kewangan pengurusan perniagaan yang berlaku di bawah TDM Berhad. Kerana kita harus ingat TDM Berhad adalah sebuah syarikat berstatus berhad yang mana ianya boleh terlibat dalam jual beli saham dan investment misalnya. Dengan keadaan di mana jika ini berlaku, iaitu annual return ini disahkan, tidak dihantar dan akhirnya di-compound oleh pihak SSM, maka kita boleh pergi kepada satu kesimpulan bahawa ketidakefisienan, kelompangan kompetensi dalam barisan pengurusan TDM dan kita juga boleh mempercayai bahawa TDM berdepan dalam keadaan kemelut pengurusan yang agak kritikal. Hal ini boleh juga kita lihat sebenarnya dalam financial historical comparison yang boleh kita cari melalui carian di SSM, mendapati bahawa pada tahun 2018 telah pun berlaku penurunan keuntungan sebelum dan selepas cukai berbanding tahun 2017. Kalau kita compare di antara keduanya ini, kita akan dapat lihat bahawa TDM berdepan dengan kerugian iaitu negatif sebelum cukai sebanyak RM68,107 dan kemudiannya selepas cukai sebanyak RM77,519. Semenjak PAS memerintah Negeri Terengganu, TDM berada dalam keadaan kerugian mengikut data pelaporan kewangan dan didapati tidak menghantar annual return pula yang menunjukkan lack of kompetensi dalam pengurusan TDM. Sampai setakat itu merupakan kenyataan media daripada pihak Pemuda Amanah Negeri Terengganu dan kita mengharapkan akan ada tindakan susulan nanti daripada pihak SSM dan seterusnya boleh kita nilai prestasi pentadbiran kerajaan negeri ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, saya buka soalan. Saudara Zami, apa kesan pada masa depan syarikat bila kegagalan ini berlaku lah? Baik. Kalau kita perhatikan jika berlaku kesilapan seperti ini, kesan jangka masa panjangnya ialah kebolehpercayaan. Kerana syarikat TDM Berhad ini kita boleh membeli saham kerana dia sebuah syarikat yang akan menerbitkan prospektus. Jadi kalau kita lihat pengurusan sebegini rupa di mana annual returnnya tidak ada, keadaan perniagaannya kalau mengikut pelaporan kewangannya mengalami kerugian, jadi dianya akan menjejaskan kepercayaan pelabur dan rakan kongsi untuk berkolaborasi dalam apa jua bidang perniagaan yang ingin dibangunkan oleh TDM. Dan kita kena ingat TDM ini adalah merupakan syarikat state negeri yang mana rakyat lah sebenarnya adalah pemegang taruh yang betul kepada kepunyaan syarikat tersebut. Baik. Boleh komen tentang komen daripada Ahli Parlimen Kuala Terengganu? Oh, okey. Berkenaan dengan komen daripada Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Terengganu iaitu YB Ahmad Hamzat dan digambarkan bahawa beliau seakannya ragu
mana mungkin sebagai sebuah syarikat yang berstatus berhad tidak menghantar tentang annual return. Ini menunjukkan bahawa YB Amzad sendiri tidak membuat homework lah pada saya sebelum dia mengeluarkan kenyataan tersebut. Sebabnya bukan sukar pun untuk mencari maklumat itu. YB hanya perlu untuk melihat dalam carian di website SSM, My Data, dan boleh draw pelaporan kewangan dan juga pelaporan annual return kerana ianya terbuka untuk dibaca dan dinilai oleh orang awam. Itulah fungsi dan juga bagaimana syarikat berhak beroperasi. Jadi apabila beliau mengeluarkan kenyataan seperti itu menunjukkan bahawa kita percaya dengan pengumuman dan tulisannya itu menunjukkan pengetahuannya dalam pengurusan korporat ni amat lemah lah. Ya. Jadi saya kira kalau beginilah situasi pada pandangan kita bahawa boleh disebut pengurusan pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu yang kita katakan nak menggabungkan pimpinan ulama' dan juga teknorat ni, saya rasa jauh panggang daripada api lah. Sebab perkara-perkara asas seperti ini pun nampak macam payah benar nak faham. Okey. Baik. Ada soalan lain daripada pihak media? Selain daripada TDM, kalau ada daripada... Okey. Sebenarnya, kalau diikutkan, TDM itu sendiri, kalau daripada laporan yang saya buat, ya, aduan yang saya buat ini merangkumi kepada dua. Satunya kesalahan kepada TDM Berhad. Satu lagi kesalahan yang dilakukan oleh Terengganu Incorporated. Walau bagaimanapun dua kesalahan ini saya tidak cuba highlightkan sebab saya kira ini mungkin kesilapan pengurusan terlepas pandang. Walau bagaimanapun ia sebenarnya melanggar kepada Akta SSM itu sendiri. Apa dia? Iaitu TDM Berhad didapati juga melanggar Seksyen 30/1/B, iaitu tidak mempamer nombor syarikat pada premis. Yang kemudian yang keduanya, Terengganu Incorporated sendiri, iaitu Terengganu Inc., dilihat melakukan kesalahan yang sama di bawah Seksyen 30/1/B, iaitu tidak mempamer nombor syarikat pada papan tanda premis. Ini sebenarnya kesalahan-kesalahan yang biasanya dibuat oleh kita kira IKS di bawah lah. Jadi kalau sebuah syarikat yang berstatus negeri, terbitan negeri, yang berstatus berhad dan senyap berhad, melakukan kesilapan yang serupa, kita andaikan ini satu pengurusan yang sangat lemah dan tidak peka kepada peraturan dan perlulah ditegakkan undang-undang itu serata dan sekata sama ada kepada peniaga di bawah maupun sebuah syarikat kerajaan negeri seperti ini. Terima kasih. Ada dakwaan mengatakan bursa TDM ni juga tidak patuh syariah. Ada komen ataupun bawah sini tak ada lagi komen? Sebenarnya bursa TDM Berhad dikeluarkan daripada bursa patuh syariah ini sejak daripada tahun 2015 lagi. Ya, sepanjang dalam ingatan saya lah. Ya. Ialah tidak salah untuk berniaga di luar kaunter syariah tu. Kerana memang peraturan Malaysia kita membenarkan. Cuma ianya dilihat tidak menempati aspirasi sebuah kerajaan Islam dan kemudiannya sebuah kerajaan yang ingin melihat pengurusan itu penuh terhindar daripada ciri-ciri yang tidak Islamik seperti riba dan sebagainya. Jadi amat memalukan apabila sebuah syarikat yang mana dilantiknya itu pengerusi yang dibayar dengan ratusan ribu ringgit setahun dan kemudiannya director board yang lain yang diberitahu dan difahamkan mempunyai kemahiran pengurusan perniagaan yang luar biasa, bukan sahaja dalam laporan kewangan menunjukkan ada kerugian berbanding tahun sebelum, tetapi juga didapati tidak dapat lagi pun mengeluarkan TDM daripada kaunter bukan syariah dimasukkan ke dalam syariah compliance. Sepatutnya ini perlu menjadi satu wawasan dan target pengurusan kerajaan negeri kepada sebuah badan perniagaan yang sebesar TDM itu sendiri. Okey. Baik, sampai di situ dahulu. Kita menunggu respon lah. Ya. Baik. Okey, mana? Bukan, ini kenyataan media. Okey. Dua laporan